Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton-penonton, pendengar-pendengar yang telah menunggu untuk Suara Kedah bersiaran. Jadi pada petang ini Alhamdulillah kita akan ada tetamu khas Puan Mardiah Johari, calon Perikatan Nasional dari untuk DUN Pangkalan Kundur. Dan juga bersama kita juga pada petang ini moderator yang kita bawa khas, Saudara Hafiz, Hafiz Mansur. Jadi bila ada Mardiah, ada Hafiz ni, kita hari petang ni kita sembang-sembang santai lah. Jadi pendengar-pendengar pun nanti ni boleh tengok lah, boleh dengar lah bagaimana kita tampilkan. Macam kalau 2 hari lepas kita tampilkan selebriti bola sepak Radhi Madin dan juga Badrul. Kemarin kita bawa Prof Him, Mardiah Hafiz. Jadi hari ini kita bawa pula pemimpin wanita, pemimpin muda wanita untuk kita bersiaran di Suara Kedah. Jadi saya teruskan. Hafiz, kita boleh mulakan? Ya, boleh. Sembang-sembang petang ni. Okey Mardiah, selamat datang. Terima kasih kerana memenuhi jemputan Suara Kedah. Terima kasih Suara Kedah sudi menjemput di celah kesibukan kempen. Terima kasih. Okey, jadi nak panggil Mar ke, nak panggil Puan Mar ke, ataupun ada Biasa orang panggil saya Mar lah. Mar Maksudnya lah. Kalau panggil Mar tu kira orang yang kenal saya lah tu. Kalau sekarang ni ada nama baru, dia panggil Marjo. Ya. Saya ada yang buat t-shirt lah. T-shirt tulis Team Marjo. Tu yang saya dengan kawan-kawan pun kan dia sebut Marjo tu. Tu yang saya tanya tu, nak panggil Mar. Saya takut juga kalau saya tersasul kan. Okey, saya nak tanya apa nama Mardiah lah, Mar. Nak tanya Mar. Mar asal daripada mana, Mar? Saya sekarang ni menetap di Kuala Kedah. Mak ayah saya pun orang Kuala Kedah. Keluarga sebelah suami lah, mertua orang Kampung Buluh 5, Kota Serang Semut. Jadi kira orang tempatan lah, Pekalan Kundok. Kalau saya duk tengok TikTok tu, memang Mar ni selalu dalam TikTok lah kan, sebagai influencer juga. Jadi memang nampak penampilan orang Kedah tu, nampak sungguh-sungguh. Jadi sebagai untuk dalam karier sebagai peguam ni dah berapa lama dah? Okey, saya peguam sivil dan syar'i bermula tahun 2014. Jadi kalau kira tu dah 9 tahun lebih lah sebagai peguam. Saya practice litigation, kira peguam yang ke mahkamah lah. Saya banyak kendalikan kes-kes yang kes sivil, macam kes tanah, kontrak, jenayah juga. Jenayah adalah minat saya lah. Memang saya minat lah bidang jenayah ni. Bukan minat buat jenayah, peguam jenayah. Dan juga kes-kes syariah. Kes-kes syariah. Jadi sebagai peguam ni, orang kata tambah bila sebut jenayah ni, jadi kita pun jiwa dia mesti kena keras. Jadi wataknya mesti kena cengih. Adakah, tapi tengok muka dengan senyuman tu, dia jadi konflik dengan apa yang saya faham tentang Mar. Macam mana? Ada betul ke orang kata Mar ni cengih ke garang ke? Saya ni tak pernah lagi lah. Kalau orang describe saya tu, describe sebagai cengih, sebagai garang tu tak pernah lagi lah. Tapi kalau kata lawyer buruk tu ada. Adalah orang describe macam tu. Tapi so far setakat ni cengih dan garang tu saya rasa bukan watak saya lah. Jadi sebagai apabila terpilih sebagai calon untuk Perikatan Nasional, jadi sekarang tengah kempen. Jadi bagaimana suasana kempen yang Mar tengok sekarang ni? Jadi kita sebagai orang muda, bila sebagai orang muda tu diletakkan di DUN yang kita kata masyarakat yang sebenarnya ramai orang yang dewasa, yang veteran. Jadi orang mungkin menganggap tu sebagai satu cabaran. Tapi sebenarnya saya suka orang tua-tua ni. Nak tackle orang muda tu alhamdulillah tak ada masalah. Jadi penderibaan orang muda mungkin juga kesan daripada tsunami pengundi muda masa PRU 15 baru-baru ni. Sambutan daripada orang muda sangat baiklah. Terutama sekali kalau kita tengok di media sosial saya, di page saya, di TikTok, sambutan anak muda tu kita kata sangat terbaik lah kan, sampai hampir susah kita nak jumpa penolakan. Kebanyakannya menerima alhamdulillah. Dari segi orang-orang yang dewasa dan veteran ni pun kita tengok sambut baik, dan alhamdulillah saya tak ada masalah, tak ada gap sangat untuk orang kata beramah mesra dengan orang-orang tua. Disebabkan dulu saya pun memang ada pengalaman jaga tok 4 tahun. Tok yang stroke masa tu. Jadi orang kata bahasa yang digunakan,
cara bercakap tu, bolehlah saya gunakan tu sebagai pengalaman untuk saya bergaul dengan orang tua-tua apabila turun berkempen. Alhamdulillah setakat ni sambutan sangat baik. Alhamdulillah. Kalau tengok Kak Mar ni kerjaya sebagai seorang peguam kan. So peguam ni guna bahasa-bahasa, istilah-istilah yang digunakan tu dah biasa dengan istilah-istilah yang bombastik, yang kadang orang yang bukan peguam ni susah nak faham. Jadi bila Kak Mar dapat tawaran untuk bertanding, turun berkempen, jumpa orang tua-tua, jumpa anak muda, nak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh laras bahasa orang awam ni. So macam mana nak menghadapi cabaran tu sendiri? Itu cabaran untuk saya dalam memberi ucapan lah. Sebab kadang-kadang tu kita perlu memilih isu-isu yang sesuai dengan masyarakat. Kadang-kadang kita mungkin memilih isu-isu yang kita rasa kita nak cakap bab ni, kita rasa kita perlu terang tentang perkara tu. Tapi dinasihatkan mungkin konten tersebut tak berapa sesuai dan sebagainya. Dan undang-undang ni pula kita banyak bermain dengan buku, istilah-istilah, maklumat-maklumat terkini. Kadang-kadang bahasa Latin, istilah-istilah tu. Jadi memang kita nak transform diri kita tu, ubah tu bahasa tu bagi difahami oleh orang tu, agak satu cabaran. Tapi Alhamdulillah saya dapat melaluinya dengan baiklah setakat ni. Kadang-kadang tu ada juga ketikanya walaupun berhadapan dengan orang kampung, saya tetap bercerita apa yang saya nak sampaikan. Sebabnya kadang-kadang kita tak boleh underestimate ataupun pandang rendah kepada audiens kita hanya semata-mata kerana mereka orang kampung. Sedangkan mereka pun berhak tahu informasi ataupun ilmu-ilmu yang kita nak sampaikan tu. Kadang-kadang bila kita sampaikan dengan bahasa yang boleh difahami, kadang-kadang kalau ada istilah-istilah yang kita gunakan tu tak difahami, kita terjemahkan sajalah, kita translate saja. Dan Alhamdulillah mereka sambut baik. Which is perkara-perkara tu mereka tak pernah dengar, tak pernah tahu. Contohnya seperti kes-kes yang berkaitan dengan ancaman kepada undang-undang syariah dan sebagainya, yang tu kita kongsikanlah untuk pengetahuan. Saya tak mau ambil sikap underestimate audience macam tu. Jadi Alhamdulillah setakat ni tak ada lagi lah masalah clash sampai tahap info yang saya sampaikan tak difahami ke apa tu, belum sampai ke tahap tu lah Alhamdulillah. Sejak bila minat politik ni? Politik ni ayah saya memang aktif politik sebenarnya. Memang berkecimpung dalam PAS sejak daripada saya kecil-kecil tu. Saya lahir-lahir tu ayah saya memang orang yang kuat PAS dah. Termasuk mak saya sekali lah. Memang darah hijau maksudnya. Memang darah hijau. Orang itu darah hijau. Tapi sebenarnya kita tak boleh nafikan yang walaupun mak ayah tu sokong parti politik tertentu, anak dia belum tentu ikut kan. Betul. Tapi Alhamdulillah saya mungkin kalau nak ikut pelibatan secara formal dan rasmi ni sejak masuk kampus lah. Masuk UIA tu memang terlibat dalam Jemaah Islam kampus. Tak apa kan sebut kan. JIK saya rasa bukan satu benda yang dirahsiakan lagi. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA. Saya ambil double degree. Jadi ada ijazah undang-undang, ijazah sarjana muda undang-undang dan ijazah sarjana muda undang-undang syariah, double degree. Dan seterusnya kemudian praktis lah sebagai peguam sivil dan syar'i. Saya start naik pentas politik ni tahun 2015. 2015 tu kan berlaku fasa lompatan besar-besaran. Masa tu ada himpunan tolak UMNO di Kompas Batu Sembilan. Masa tu yang berucap adalah Tuan Guru Presiden PAS, Tok Guru Haji Adi. Audiens masa tu saya rasa anggaran lebih kurang dalam 40k. Faham lah, Presiden berucap masa tu, dan orang pula masa tu isu-isu tengah panas. So orang berhimpun lah. So masa tu saya diminta menggantikan pengarah Amirah Kedah masa tu yang tak dapat hadir. Saya kena ganti dia aja berucap. Nak ditakdirkan masa tu selepas saja Tok Guru berucap, selepas Tuan Guru Presiden berucap, dia meninggalkan majlis. Slot selepas tu saya kena bercakap. Tapi audience stay. Audience Tok Guru tu, audience Presiden PAS tu duduk kat situ. Jadi saya terpaksa berucap di khalayak yang sangat ramai lah, puluhan ribu. Tu first time saya naik pentas politik yang rasmi, pentas politik PAS, dan berucap. Start daripada saya naik pentas ceramah tu lah, saya dijemput naik ke pentas-pentas ceramah lah. Waktu tu saya ingat lagi yang start jemput saya Kulim. Kemudian mulalah naik pentas-pentas ceramah politik di kampung-kampung, di bandar-bandar dan sebagainya. Sampailah ke hari ini terlibat sebagai memegang posisi sebagai Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Negeri Kedah, Timbalan Ketua Pengarah Amirah Malaysia dan AJK Badan Perhubungan PAS Kedah. Okay, kalau tengok kalau dekat parlimen kita dah berjaya menghantar Ketua Pengarah Wanita Amirah Malaysia, Dr. Masturah. So Kak Mar ni kira second layer lepas Dr. Masturah tu kan. So adakah Kak rasa satu bebanan tanggungjawab untuk memastikan Kak ni boleh follow Dr. Masturah punya model di depan tu? Sebagai ahli parlimen, wakil rakyat sebagainya.
Sebenarnya kalau ikut muslimat muda ataupun wanita muda yang dihantar oleh PAS untuk bertanding ni, bukanlah saya orang yang kedua, dah ramai sebenarnya, cuma mungkin tak ada rezeki menang. So orang tak nampak sangat, antaranya macam Habidah Mokhtar di Sabah, di Sarawak maaf saya, Beting Maru kan, Habidah Mokhtar. Jadi ada ramai lagi di Tioman pun wanita muslimat muda, di Tioman PRK kan, itu pun muslimat muda ramai sebenarnya. Cuma mungkin bila tak menang orang tak nampak sangat. So rezekinya apabila Ketua Pengarah Amirah Malaysia YB Dr. Mastura menang, jadi orang nampak itu sebagai Amirah lah. Dan saya Timbalan Ketua Pengarah 1 Amirah Malaysia, tak dinafikan saya ada rasa satu bebanan, tapi dia bukan bebanan untuk melaksanakan orang kata apa ni, wanita muda lah. Bukanlah bebanan untuk mengikuti Dr. Mastura tu, sebab Dr. Mastura dia ada style dia. Dia ada target dan matlamat yang dia nak bawa. Saya pun ada style saya dan apa yang saya nak bawa, tapi kami complement each other lah. Kami saling melengkapi. Sama saja, dua-duanya nak bawa agenda wanita muda untuk perjuangan Perikatan Nasional untuk PAS khususnya. Jadi apa Madiah rasa apabila terpilih sebagai calon, penerimaan orang lain sebab kepada Madiah sebagai pemimpin wanita? Sebagai wanita, saya sebenarnya... Kadang kalau ikutnya orang-orang kampung, orang terutamanya selalunya mereka prefer pemimpin daripada kalangan orang lelaki lah. Wanita dan muda pula. Wanita, muda. Saya ni kira mewakili wanita punya, mewakili orang muda punya kan. Ada juga pemuda yang cakap dengan saya, tolong bawa suara pemuda sekali. Ya, sebabnya sebab orang muda. Jadi saya memang dapat sokongan pemuda sekali sebenarnya. Saya dapat sokongan daripada wanita sebab saya wanita. Saya dapat sokongan daripada orang tua-tua sebab dia nak pelapis. Dia berkata, ini orang muda pelapis pengganti kami. Saya dapat sokongan daripada pemuda sebab saya orang muda. Saya dapat sokongan daripada peguam sebab saya peguam. Jadi Alhamdulillah dari sudut politik tu sangat membantu lah. Dan kalau kata penerimaan orang tu, semalam saya ada high tea dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Timbalan Presiden PAS, dan disebut kepada masa tu dalam ucapan Datuk Tuan lah. Dalam ucapan Datuk Tuan, dia kata inilah calon muda yang diterima baik oleh orang tua dan orang muda. Itu yang disebut oleh Datuk Tuan lah. Tapi Alhamdulillah, kalau sebagai wanita tu saya rasa kita tidak menghadapi diskriminasi. Saya kena akui, walaupun stigma tu ada pada peringkat permulaan tu, mungkin ada stigma lah. Sebab orang perempuan muda lagi kan, nak bertanding pula di kawasan yang orang kata apa, nak kata dominasi lelaki, tidak juga. Dia mungkin orang lihat politik ni kebiasaannya didominasi lelaki, tetapi dia bukan maksudnya wanita tidak diperlukan. Dia perlu. Sebabnya kalau ikut Don Pengkalan Kundur ni, Don Pengkalan Kundur ni persentage ataupun peratusan pengundi wanita adalah melebihi lelaki. Dia lebih kurang dalam 53% macam tu, pengundi wanita. Jadi adalah sebelum tu usikan-usikan nakal, contohnya macam komen nanti saya tak boleh nak salam. Saya tak boleh salam bila jadi calon wanita ni. Saya boleh salam dengan 53%. Tapi saya tak boleh salam dengan baki itulah. 47% tu saya tak boleh salam. Saya boleh salam dengan lagi ramai pengundi berbanding dengan calon lelaki kan. Tapi tak ada masalah, dengan lelaki pun saya boleh tegur siapa, saya boleh bertemu ramah, beramah mesra dengan semua pengundi. Setakat ni tak ada masalah. Dan kalau saya bukan satu-satunya calon wanita di Parlimen Kuala Kedah, di bawah Parlimen Kuala Kedah tu, calon anak bukit daripada BN pun wanita. Dan calon Parlimen PRU 15 pun daripada BN pun wanita. Daripada Bukit Kayu Hitam. Anak bukit calon wanita. Saya Pengkalan Kundur. Maksudnya kalau bawah Parlimen Kuala Kedah tu ada 3 Dun, 2 calon wanita daripada parti berbeza lah. Tapi maksudnya benda tu bukan satu masalah, dan sepanjang saya berkempen, isu calon wanita tu tak dibangkitkan sangat pun. Dia bukan isu tu. So isu anak muda, kalau isu anak muda tu ditambut baik pula, kan? Maksudnya sebab orang muda dia cakap tenaga lebih lagi, boleh berkhidmat lama lagi. Itulah respon yang saya terima. Sebab Alhamdulillah, saya rasa perkara tu kita perlu keberanian. Untuk memecah stigma tu kita perlu keberanian. Kalau kita kadang-kadang tu stigma tu bila kita rempuh dan hadapi, benda tu tak seburuk seperti mana yang dicakap-cakapkan pun. Benda tu kadang-kadang isu-isu tu dicipta untuk mungkin menakut-nakutkan kita, untuk melemahkan semangat kita dan sebagainya. Tapi once kita masuk, once kita hadap, tengok-tengok, benda tu jauh lebih baik daripada apa yang dikatakan, dijangkakan. Penerimaan sangat baik, Alhamdulillah. Tadi Kak sebut tentang agenda wanita muda, pemuda sebagainya.
So apa substance sebenar yang kau rasa vision kau sebagai vision seandainya dipilih sebagai adun ni ataupun bila dah tercalon ni mesti kau ada satu vision untuk bawa seorang wanita ni ke peringkat negeri, peringkat negara. So apa substance sebenar yang satu perkara yang saya perlu clear, yang perlu sampaikan adalah apabila kita dicalonkan sebagai orang kata apa, calon pilihan raya, which is apabila insya-Allah semestinya kita mengharapkan dan mendoakan kemenangan. So bila jadi wakil rakyat, kita tak boleh berjuang hanya untuk satu gender sahaja. Yes. Kalau kita buat macam tu, kita mengundi lelaki yang mengundi kita akan rasa tidak diwakili. Jadi sekarang ni kita memperjuangkan untuk semualah. Tak kira untuk wanita ke, untuk lelaki, untuk orang tua, orang muda, bangsa apa sekalipun. Melayu, Cina, India pun kita kena perjuangkan semuanya sekali. Isunya adalah yang saya rasa dari peringkat adun ni, dia berbeza sikit dengan parlimen lah. Di peringkat adun ni saya rasa fokus utama adalah selesaikan masalah-masalah rakyat. Kan, rakyat ni ada masalah-masalah tersendiri. Kalau saya meletakkan nak menyelesaikan hanya 1, 2, 3 perkara, sedangkan bila kita turun ke bawah tu, masing-masing ada masalah yang tersendiri lah. Kan, yang mungkin susah untuk saya sebutkan satu persatu. Yang perkara tu perkara biasalah apabila apatah lagi mereka yang duduk di kawasan luar bandar dan sebagainya tu, mereka ada masalah dan sangat-sangat memerlukan orang kata apa, wakil rakyat tu bersama-sama dengan mereka lah untuk menyelesaikan masalah-masalah tu. Jadi azam saya tu yang pertama sekali sebelum nak bercakap tentang agenda wanita dan sebagainya adalah menyelesaikan masalah rakyat dulu. Tak kira lelaki, tak kira wanita, tak kira bangsa. Kalau mereka rasa masalah mereka berjaya diselesaikan, itulah saya rasa wakil rakyat tu berfungsi lah. Yang kedua, dari sudut wanita ni, terutama sekali dari sudut kebajikan, dari sudut keluarga dan sebagainya, memang ada perkara-perkara yang boleh dibawa di peringkat pelaksanaan lah dari sudut polisi. Terutama sekali mewujudkan polisi-polisi ataupun dasar-dasar yang sebenarnya empower wanita. Yang tu perlu diperhalusi lagi lah, dan insyaAllah kita tak kurang contoh lah dalam bidang ni. Contohnya macam YB Datuk Mumtaz, kita ada YB Datuk Aisyah. Mereka berjaya menunjukkan satu contoh teladan apa women empowerment yang terbaik lah saya rasa. Tidak akan nampak macam PAS ni berbanding dengan parti-parti politik lain kurang menampilkan kepimpinan wanita tu. Kalau kita tengok yang terkini PRU 15, saya suka untuk tengok yang semasa. Kalau tengok PRU 15 baru-baru ni, PAS kalau ikut parti yang solo, yang paling ramai ahli parlimen wanita. PAS yang paling ramai kalau nak dibandingkan dengan parti-parti yang lain lah. Jadi saya rasa sebenarnya dari sudut PAS memilih calon wanita tu, dia bukan sebab PAS tak ataupun menidakkan kemampuan wanita, tapi sebab tak menang. So orang tak nampak. Macam tu lah. Sama juga macam UMNO sekarang pun nampak macam tak ada sangat ahli parlimen wanita. Sebab apa? Sebab ramai yang kalah. Sama juga. Jadi to be fair kepada PAS, dia bukan tak mengetengahkan ataupun tak memilih calon wanita. Tapi kalau bila menang baru orang nampak. Macam contohnya PRU 15 baru-baru ni, bila menang ramai ahli parlimen daripada PAS, sampai PAS jadi parti solo yang paling ramai ahli parlimen wanita, barulah orang nampak. Macam tu lah. InsyaAllah lah, saya harap situasi ni akan semakin orang kata apa, bertambah baik lah dari masa ke semasa. Contohnya macam saya pun dalam usia 35 tahun, wanita lagi, muda lagi, dipilih, menunjukkan keterbukaan PAS lah terhadap kepimpinan wanita. Okay, mungkin saya nak tanya lebih sikit lah berkenaan dengan tadi soal agenda yang Kak Mar sebut ni kan. Hari ni kalau tengok hari ni, vision apa isu-isu yang diperjuangkan di peringkat nasional lah. Mungkin kita nak bincang keluar pumpung daripada isu tempatan negeri, dan kita nak bawa lebih isu nasional sendiri kan. Tentang perjuangan kesempatan gender kan, LGBT dan sebagainya yang diperjuangkan atas nama wanita, hak asasi wanita. So apa yang Kak Mar rasa perlu untuk diperbetulkan perjuangan tu, dan apa sebenarnya yang perlu diperjuangkan dalam konteks memperjuangkan hak asasi wanita, mengangkat suara-suara wanita yang Kak sebut tadi? Saya kita kalau dalam Parti Islam Malaysia PAS ni, asasnya adalah Islam. Kita berpegang bahawa Islam tu sendiri telah pun mempromosi keadilan kepada semua, termasuk wanita lah. Jadi sebenarnya saya pun tak berapa suka juga. Maksudnya sebagai peguam, saya dibiasakan dengan tengok fakta. Maksudnya kalau dia bukan kira gender, dia kira fakta dia macam mana. Maksudnya kalau faktanya pada masa itu kita betul lah. Kalau pada masa itu orang lain betul, dialah yang betul. Jadi maksudnya dia bukan menyebabkan semata-mata kerana isu tu wanita, maka kita,
sentiasa wanita lah di pihak yang betul. Maksudnya kalau perkara tu ada perkara saya sendiri, saya ada je membawa kes lelaki tak aniaya. Maksud dia tu kalau macam antara kalau lelaki dan perempuan ni, kita prefer kita tengok bukannya disebabkan oleh gender maka kita buat betul. Tapi kita tengok kepada kelayakan, kriteria atau ada kata apa? Dia punya kriteria merit dia. Dia bukan simply, maksudnya sebab tu kadang-kadang kalau kes-kes yang kadang-kadang saya tengok diperjuangkan oleh feminis tu, kadang-kadang saya rasa kita perlu berlaku adil dalam sebuah situasi. Ada perkara yang kalau masa tu perempuan yang betul, kita perjuangkan sebaik-baiknya untuk wanita. Memang ada banyak kes wanita-wanita tak aniaya, orang kata penafian hak, penindasan hak terhadap wanita tu memang berlaku. So kita fight lah. Tapi ada ketikanya dalam kes-kes tertentu yang memang kita yang salah. Kan? Golongan wanita itu yang salah, lelaki pula yang tak aniaya. Maka kita fight untuk lelaki pula sebab ia soal keadilan, dia bukan soal gender. So keadilan ni patut merentasi gender. Itulah yang Islam anjurkan. Contohnya dalam buku, saya ada tulis buku Mentafsir Semula Hak Asasi Manusia. Antara isu yang saya sentuh adalah perjuangan transgender. Oh tu buku kau? Ya. Kau tulis betul. Mentafsir Semula Hak Asasi Manusia. Ada saya ambil beberapa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia yang orang kata mengikut naratif yang sebenarnya bertentangan dengan perlembagaan dan fitrah yang sebenar manusia tu. Jadi antara isu yang saya sentuh adalah perjuangan transgender contohnya. Mereka fight apabila seseorang itu dia lelaki, asalnya lelaki, secara biologinya dia lelaki. So bila dia ubah gender dia jadi perempuan, dia memilih sendiri gender tu, so dia fight, dia ada hak untuk masuk pertandingan-pertandingan yang kategori wanita. Jadi dia menang lah. Kan, masuk lari dengan kategori wanita. Selama ni dia kalah. Duduk lawan lumba lari kategori lelaki, dia kalah. Masuklah kategori wanita, boleh dapat nombor 1. Banyak isu-isu tu di barat pun dah, orang kata apa, dah berlaku satu kebangkitan, ada perjuangan bahkan saman di mahkamah. Yang mana wanita-wanita ataupun terutamanya atlet wanita ni yang fight di mahkamah untuk lelaki-lelaki transgender ni jangan bertanding masuk dalam sukan kategori wanita. Tolak fahaman transgender dalam sukan. Jadi maksudnya itu bukan satu keadilan walaupun disebut diperjuangkan atas nama keadilan untuk wanita. Walaupun mereka kata mereka dah wanita, mereka adalah wanita dan memperjuangkan isu itu sebagai keadilan untuk wanita, kita tak nampak macam tu. Jadi itulah antara banyaklah perkara-perkara yang kita perlu lihat atas dasar merit dan fakta. Maksudnya saya memang banyak mengendalikan kes yang melibatkan wanita tak aniaya ni lah. Maksudnya golongan wanita tak aniaya, domestic violence, keganasan rumah tangga, dinafikan, tidak dibayar nafkah dan sebagainya tu memang kita utamakanlah, memang kita fight perkara tu. Tapi dalam masa yang sama ada juga lelaki-lelaki tak aniaya yang mai kat kita, pun kita bela juga. Jadi konsepnya adalah Islam ni adil. Adil itulah yang kita perjuangkan, merentasi bangsa, merentasi gender. Okey, Mardiah sebahagian daripada Luham. Jadi ada tak kes-kes yang dikenalikan oleh Mardiah sendiri yang Mardiah nak boleh kongsikan dengan kita lah pada petang ni dalam Suara Kedah ni, perjuangan ataupun nak menegakkan hak-hak macam wanita, perempuan yang dikenalikan oleh Luham sendiri, ada tak? Dia ada dua perkara lah. Kalau dari sudut wanita ni, saya suka dengan dasar yang diperkenalkan oleh Kelantan. Mereka ada dasar lelaki qawam. Maksudnya mereka memperkasakan wanita ni, kita boleh katakan dah berjaya sebenarnya. Maksudnya bila kita buat program-program untuk wanita pun, wanita mai, wanita hadir. Tetapi pihak yang perlu support wanita untuk terus berjaya tu, untuk terus survive tu, lelaki tak mai pula kan. Jadi program-program yang macam tu. Jadi sekarang ni yang perlu diperkasakan adalah wali ataupun golongan lelaki yang perlu menjadi pelindung kepada wanita pun turut perlu diperkasakan. Betul, nanti kita patutnya menjadikan keutamaan kan. Jadi bila kita perkasakan wanita ni dah perkasa dah. Tapi golongan yang patut menyokong mereka untuk terus perkasa tu tak diberi satu, orang kata apa, support lah. Tidak diberi pendedahan, kesedaran. Jadi sekarang ni saya sukalah dengan dasar lelaki qawam tu, kita perkasakan lelaki pula supaya dapat memperkasakan wanita. Okay? Dan kalau kata dari sudut rakyat tu pula, saya rasa ada satu perkara lah yang saya rasa saya sokong apa yang MB Kedah lah dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi lakukan sekarang ni, tentang memberi geran tanah kepada orang kampung, orang susah. Yang tu sebenarnya memang perkara yang saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya adalah sekian lama pemberian geran ni adalah modal memperbodohkan rakyat, modal politik. Maksudnya undi kami
nanti kami selesaikan masalah geran. Undi kami nanti kami bagi geran. Berpuluh-puluh tahun daripada bujang sampai mati, sampai bercucu, tak dapat geran juga. Tapi itu yang MB Kedah kita berjaya buat reform. Itulah reformasi yang sebenarnya. Kita memperbetulkan kepincangan yang sekian lama berpuluh tahun berlaku dengan berani. Kan kita tidak mempedulikan orang kata apa suara-suara negatif yang sebenarnya tak membantu rakyat pun. Jadi sekarang ni dalam 7,300 geran dan lesen pendudukan sementara dalam 3 tahun tu satu yang sangat hebat sebenarnya bagi saya. Sebab pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang tinggal mengusahakan tanah berpuluh tahun. Ada yang saya jumpa sampai 40 tahun. Tapi tak dapat geran. Macam-macam alasan yang diberikan. Tapi orang kata apa, sekarang ni saya nampak tu satu misi besar lah MB kita. Kalau dia dapat konsisten orang kata apa, melaksanakan agenda-agenda kebaikan untuk rakyat, reformasi untuk rakyat ni, InsyaAllah saya yakin Perikatan Nasional di bawah MB Kedah akan terus disokong oleh rakyat lah. Jadi saya punya agenda tu yang kata yang berkaitan dengan undang-undang ni, dia berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan rakyat, dia merantasi semualah. Dia buatkan semua. Dia ada cakap pasal MB Kedah ni. Semalam saya bila habis satu program tu. Pergi lepak-lepak kedai, terbuka lah TikTok kan. Lepas tu TikTok tu terkeluar dengan Mak Sanusi tu. Orang yang serve makanan tu takbir. Jam tu. Tengah makan kedai dia takbir. Saya pergi kempen. Kalau ada kot viral apa dia ni TikTok Media Muslimat Kedah up saya punya video tu, saya pergi kempen. Saya rasa dia baru up pun views dah 60,000 dah. Tu atas bumbung tu. Tengok juga. Saya pergi kempen. Lepas tu saya nampak pakcik tu tebang pokok jatuhkan ribut dekat kawasan tu. Lepas tu elok-elok dia nampak saya terus dia angkat tangan. Saya tanya awak tu, dia kata Sanusi. Jadi benda tu mempermudahkan kempen kami lah. Okey, dia kalau faktor Sanusi kan. Sekarang ni memang dah kita dalam TikTok tu dah gila-gila dah aura yang memberhormat Sanusi tu sendirilah. So Kak Mar dipilih bukan sebagai calon, bukan sekadar sebagai calon muslimat muda dan sebagainya, tapi dipilih sebagai part of the team yang akan bekerja dengan, kalau insyaAllah menang, akan bekerja dengan MB. Kalau ada rezeki Exco pula, wallahualam kan. Tapi apa yang kau rasa satu yang istimewa lah yang kau kena ungkapkan untuk berada sebagai satu tim dengan MB yang diangkat sebagai hero Malaya sekarang ni? Saya rasa satu tim yang saya rasa teruja sebab dia nak mengeluarkan Kedah daripada kepompong yang lama. Maksudnya Kedah berada di takuk yang sama, di kepompong yang sama. Siapa saja pemimpin bertukar ganti pun hanya meneruskan kebiasaan, meneruskan rutin. Dan dia adalah melawan kebiasaan tu. Dia bukan seorang menteri besar yang hanya melaksanakan rutin. Dia memang menteri besar yang bekerja untuk mengeluarkan negeri dia dan rakyat dia daripada kepompong kemunduran. Dia sendiri game changer tu. Dia sendiri game changer tu. Dia sendiri adalah thinker lah bagi saya. Dia sendiri adalah thinker yang dia ada idea, dan dia nampak macam mana nak laksanakan idea tu. Dia bukan semata-mata idealisme yang dilaung-laung untuk mendapatkan undi orang. Tapi instead of melaung-laungkan idealisme tu, dia melaksanakan. Dan akhirnya rakyat nampak apa yang dibuat. Jadi saya rasa insya-Allah jika diizinkan Allah, moga-moga dapat membantulah ataupun bersama participate sekali dalam pasukan MB kita ini untuk membawa kemajuan kepada Kedah ni, menjadikan Kedah ni sebagai satu negeri yang dihormati dan rakyatnya boleh merasa bangga dengan negeri dia sendiri. Dan macam mana tagline kita lah, Kedah sejahtera nikmat untuk semua, insya-Allah. Okey, kita pun lama orang ni. Jadi kalau kita nak turun balik. Kita turun balik ke Pangkalan Gundok. Jauh lah kita pergi. Kenapa kita nak bercakap tentang soal rakyat. Dan saya difahamkan Madya pun dah lama dah sebenarnya buat kerja-kerja kemasyarakatan ni. Boleh tak Madya kongsikan ada kisah-kisah ke tentang masalah masyarakat yang boleh kawan-kawan kita, rakan-rakan kita dalam Suara Kedah yang mendengar Suara Kedah ni nak kongsi cerita rakyat. Saya satu perkara yang saya suka dan tersentuh hati ni adalah apabila turun berjumpa dengan rakyat yang sakit lah. Yang sebenarnya kalau kita tak turun jumpa mereka, kita pun tak akan jumpa mereka di majlis-majlis dan sebagainya. Jadi ada pakcik itulah yang saya teringat, yang saya berazam jika diizinkan Allah lepas ni saya nak pergi lagi jumpa pakcik tu. Saya masuk dalam rumah dia, dia duduk kat katil dia. Dia kata
tak lama saya duduk kat atas katil macam ni, duduk dalam rumah semata-mata 12 tahun dah. Jadi saya tengok isu contohnya macam orang tua-tua yang macam perlukan pampers dewasa. Isu tu sebenarnya saya rasa kalaulah di pihak kita sebagai pemimpin ni boleh membantu tu dari sudut keperluan asas, dah jadi keperluan asas dah. Pampers orang dewasa ataupun orang kata apa, melengkap bagi kondisi tempat dia nak tinggal. Sebab dia bukan boleh pergi mana dah. Dia duduk kat situ sampai berbelas tahun. Ada yang 5-6 tahun duduk kat tempat yang sama. Pergerakan terbatas. Kalau kita boleh ambil perhatian dengan bagi tempat tinggal mereka tu lebih selesa. Bukan maksudnya kita ganti rumah ke tak. Maksudnya supply lah apa-apa yang kita boleh bantu supaya orang kata apa, keadaan rakyat tu lebih baik lah, insyaAllah. Jadi saya rasa perhatian kepada rakyat yang sakit ataupun orang kata apa, orang tua-tua yang terperap di rumah kerana tak dapat ke mana-mana kerana ujian tu, saya rasa kalaulah boleh dapat kita beri lebih perhatian, sentiasa turun padang, insyaAllah. Okay, Hafiz. Tu rasa sebut dengar kat mana. Terus sikit kan, tapi saya rasa orang kata apa, saya lebih sedih mengenangkan ada lebih ramai lagi yang mungkin kita tak jumpa kan. Itu yang kita jumpa, yang kita sempat dapat tengok kesusahan mereka, kita dapat dan kita berazam insya-Allah nak jumpa lagi. Tapi mungkin ada ramai lagi yang kita tak sempat jumpa, yang mereka pun perlu disantuni. Jadi saya pesan pada tim saya lah, saya kata nanti apabila Allah izinkan kemenangan, tolong peringat saya untuk mai balik tempat-tempat ni. Jangan sampai tak mai pula dah, jangan macam tu lah, insya-Allah. Tapi kalau kita tengok senario politik semasa pun, kebanyakan rakyat akan sebut benda tu kan. Dah sampai time kempen dia kata, ni dah jumpa. Nampak dah muka-muka yang akan bertanding. Nampak dah muka-muka yang akan bertanding. Nampak dah muka, baru nampak muka ada kedai kita. Ada hidup lagi rupanya. Sebagai orang muda, saya melihat dia merentasi politik lah. Sebagai orang muda, saya nampak rakyat seakan-akan trauma dengan politikus yang orang kata apa, kita memperjuangkan politik kita tu, politiking kita tu melebihi daripada sebenarnya bekerja untuk rakyat. Saya pun berharap saya bukan macam itulah, insya-Allah. Cuma saya rasa bila saya tengok rakyat ni, saya rasa macam kita tak boleh nak marahkan rakyat. Tapi kita sebenarnya perlu bersyukur apabila rakyat kita dah ada satu kebijaksanaan politik. Mereka tahu menilai orang politik yang bukan mereka hanya undi hanya semata-mata kerana mereka aku terpaksa undi dia tu. Tak. Mereka mengundi bila aku mengundi sekian-sekian parti, aku mengundi sekian-sekian calon, memang sebab aku nak undi dia atas pencapaian, atas kefahaman dan kesedaran. Jadi muhasabah lah kepada saya, kepada semua calon-calon sekalipun, tak kisahlah calon lama atau calon baru, bahawa apabila menang, kita ada satu tanggungjawab yang besar lah kepada rakyat ni, kepada orang-orang yang menantikan kerja buat kita untuk rakyat, insyaAllah. So daripada saya tak ada apa-apa soalan. Maka apa Madiah tiba-tiba nak tanya saya, tak ada lah. Tak ada lah. Tak, saya pun teruja dengan cerita daripada Madiah. Jadi itu pengalaman kita lah kan dalam kempen ni. Boleh kita tamatkan? Boleh. Jadi terima kasihlah pada Suara Kedah. All the best. Terima kasih. Okay. Semoga berjaya, insya-Allah. Daripada saya pun saya ucapkan selamat berjaya kepada Madiah. Semoga mencapai apa yang Madiah nakkan, InsyaAllah. Amin. Terutamanya dalam pilihan raya negeri ini. Kita daripada Suara Kedah mengucapkan penghargaan. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton, dan teruskan setia dengan Suara Kedah daripada Persatuan Penerangan Darul Aman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.